Selamat pagi semua. Jadi hari ini ialah kelas pertama kita, Cikgu Nur Hidayah bersama dengan kelas 4 Ruby. Okey, baiklah. Cikgu Nur Hidayah akan mengajar kamu semua subjek sains sukan. Okey, jadi hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita dengan subjek sains sukan ni. Okey, jadi jom kita pergi. Okey, dalam sains sukan ni ada 3 bidang yang kamu akan belajar semasa form 4. Jadi kita mulakan dengan bidang 1 iaitu pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan. Okey, pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan. Okey, jadi unit 1.1 ialah pengenalan sains sukan ya. Okey, dalam unit 1.1 ni ada beberapa objektif pembelajaran. Apa perkara yang perlu kamu tahu? Tausiah sains sukan, menyenaraikan bidang-bidang ilmu yang terdapat dalam sains sukan, menjelaskan kepentingan sains sukan, membincangkan isu berkaitan etika kesukanan dan juga menerangkan perbezaan antara semangat kesukanan dengan semangat mementingkan kemenangan. Okey. Jadi kita pergi kepada takrif sains sukan. Okey, kamu akan dapat takrif sains sukan ni dalam buku teks muka surat 5 ya. Dalam buku teks muka surat 5 kamu akan jumpa takrif sains sukan. So cikgu letak 2. Sebenarnya dalam buku teks kita ada 4 takrif sains sukan dan juga ada 1 takrif sukan lah. Okey, tengok dalam buku ya. Okey. Ada 2 yang cikgu nyatakan di sini iaitu daripada Chia 1995 menyatakan bahawa sains sukan ialah aplikasi prinsip idea serta pengetahuan sains ke atas sukan, dan juga yang kedua ialah Ken tahun 2006 mendefinisikan sains sukan sebagai satu disiplin yang mengkaji bagaimana sukan serta aktiviti fizikal menggalakkan kesihatan daripada perspektif seluruh badan. Okey. Jadi apa dia sains sukan ni? Sains sukan ni ialah kajian-kajian sains yang kita aplikasikan dalam sukan. Dia akan berkaitan dengan tubuh badan kita dan juga ia akan berkaitan dengan sukan tu sendiri. Alright. Seterusnya, bidang ilmu sains sukan. Okey. Dalam sains sukan ni sebenarnya adalah sangat luas. Bidang dia adalah sangat luas. Okey. Jadi ada pelbagai bidang dalam sains sukan ni. Tengok slide yang ini. Kalau kamu tengok kat situ, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bidang sains sukan yang ada, yang kita kena tahu, yang kamu semua kena tahu, yang kita semua kena faham apakah kaitan sukan dan bidang-bidang yang ada dalam ini. Kita akan pergi go through sikit-sikit. Okay. So anatomi, yang pertama sekali ialah anatomi. Kamu boleh tampak dekat sudut tu. Okay, anatomi. Anatomi ni ialah ilmu tentang struktur badan. Okey, apa saja yang berkaitan dengan badan kita namanya anatomi. Okey, kita akan belajar di mana letaknya gastrocnemius, di mana letaknya bicep, apakah itu jantung, di manakah letaknya buah pinggang. Okey, itu ialah semua ilmu anatomi. Yang kedua pula ialah ilmu fisiologi. Fisiologi badan pula ialah ilmu sains tentang fungsi-fungsi tubuh. Kita mesti tahu macam mana caranya oksigen diedarkan ke seluruh badan. Macam mana caranya? Kita kena tahu juga macam mana tenaga terbentuk. Kita kena tahu juga macam mana cara tenaga dikumpulkan. Macam mana pula kita nak buat kerja, macam mana tenaga itu dialihkan. Kita guna tenaga apa? Itu semua dalam fisiologi badan. Kemudian ada pengurusan sukan. Okey, dalam pengurusan sukan, apa yang ada dalam pengurusan sukan ialah bagaimana cara kita ingin menguruskan sesuatu event sukan. Kita kena tahu dalam apa yang akan kita belajar sekali. Kita kena tahu macam mana nak kira, macam mana nak buat jadual, macam mana kita nak bertugas sebagai mungkin pengurusi, mungkin setiausaha dalam sebuah persatuan ataupun kelab. Okay. Alright, seterusnya ialah sosiologi sukan. Sosiologi sukan ini ialah kajian yang mengkaji fenomena sosial yang berlaku dalam masyarakat berkaitan dengan sukan. Okay. Macam mana seorang atlet tu boleh jadi kaya, pendapatannya berjuta-juta. Kenapa tu boleh berlaku? Itu semua kita akan bincang dalam sosiologi sukan. Kemudian ada biomekanik. Okay. Biomekanik ni ialah salah satu bidang yang melibatkan fizik. Okay. Semuanya berkaitan dengan pergerakan. Okay. Kemudian seterusnya ada pemakanan sukan. Macam mana makanan dapat membantu meningkatkan prestasi sukan. Ada kecederaan sukan. Macam mana cara kita nak mengurangkan kecederaan semasa melakukan sukan. Okay. Kemudian kita juga ada kaedah dan latihan fizikal.
Kaedah dalam latihan fizikal. Okey. Okey. Kaedah dan latihan fizikal kita akan belajar macam cara kita nak buat. Okey, kita nak buat latihan untuk atlet-atlet. Kemudian ada kawalan motor. Kita kena belajar macam mana caranya tubuh badan kita berfungsi untuk bergerak. Apa yang menyebabkan tangan kita ni boleh bergerak? Apa yang menyebabkan ada orang boleh lari laju dan ada orang dia tak boleh lari laju, dia slow je. Kemudian ada juga psikologi sukan. Psikologi sukan ni lebih kepada mental kita, motivasi kita. Macam mana kita nak memotivasi atlet. Macam mana kalau atlet tu down, dia rasa susah. Jadi kita nak tingkatkan semula dia punya motivasi. Kemudian ada juga kecergasan fizikal yang mana kita kena belajar komponen-komponen kecergasan, macam mana cara nak tingkatkan komponen kecergasan tersebut, macam mana kita nak suruh ataupun kita nak train seseorang tu supaya dia jadi bertambah hebat untuk meningkatkan prestasi sukan dia. Alright, seterusnya ialah kepentingan sains sukan. Okay. Kepentingan sains sukan. Of course, semua benda yang kita belajar, semua benda yang ada dalam dunia ni ada dia punya kepentingan. Semua yang Tuhan jadikan tak ada yang sia-sia je kan. Alright. So, kamu boleh lihat dia dalam buku teks muka surat 9 hingga muka surat 11. Okay. Boleh buka muka surat 9. Okey, kepentingan sains sukan. Yang pertama ialah prestasi sukan. Sains sukan bertujuan untuk meningkatkan prestasi sukan. Itu ialah kepentingan yang paling utama. Kenapa kita kena tahu? Kenapa kita kena kaji macam mana sains sukan ni? Tujuan dia ialah meningkatkan prestasi sukan. Macam mana melalui sains kita boleh meningkatkan prestasi sukan. Okay. Yang kedua ialah kesihatan. Untuk meningkatkan tahap penjagaan kesihatan semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, maksudnya dengan melakukan sesuatu aktiviti itu macam mana kita boleh meningkatkan tahap kesihatan kita sendiri. Okey. Sekiranya kita melakukan senaman selama 3 kali dalam 1 minggu. Bagaimanakah senaman tu boleh membantu kita supaya kesihatan kita menjadi bertambah baik? Itu ialah kajian yang kita kaji dalam sains sukan. Okay. Kemudian yang ketiga ialah pencegahan kecederaan. Kita perlu mengkaji macam mana cara untuk meningkatkan kemahiran kita dalam sukan dan mengawal bagaimana untuk merendahkan risiko kecederaan. Contohnya dalam sukan mendaki. Okey, sukan mendaki. Macam mana kita gunakan sains sukan? Kita boleh cipta pelbagai alatan keselamatan bagi mengurangkan risiko kecederaan. Okey, mereka cipta alat tu semua termasuk dalam sains sukan. Alright. Jadi kemudian yang keempat ialah industri sukan. Okey, industri sukan ni mereka bentuk peralatan, mereka cipta kemudahan sukan supaya lebih memudahkan atlet-atlet, memudahkan kita untuk menganjur aktiviti-aktiviti sukan, menganjurkan tournament-tournament. Okey. Jadi ini semua perlukan kajian. Bila perlukan kajian, ianya termasuk juga dalam kita punya subjek sains sukan. Okey, dan kemudian yang kelima ialah kerjaya sukan. Macam mana sains sukan ni mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi. Apa contoh sukan? Okey, apa contoh pekerjaan yang melibatkan sains sukan? Apakah pekerjaan yang melibatkan sains sukan, yang memerlukan sains sukan? Contoh ialah yang pertama sekali, yang kalau kamu boleh tengok, yang utama sekali ialah cikgu. Okay, cikgu memang belajar sains sukan. Okey, kalau kamu rasa cikgu ni bukanlah satu kerjaya yang kamu rasa macam pendapatan tak tinggi pun cikgu kan, kau boleh tengok atlet-atlet. Macam mana pendapatan atlet tu boleh menyebabkan mereka meningkatkan taraf hidup mereka. Tengok pada pemain-pemain bola sepak di overseas lah kan. So macam mana dia orang boleh menjana pendapatan seminggu boleh dapat juta-juta USD. Okey. Jadi di situlah menunjukkan bahawa betapa kaisul sains sukan ni membantu mewujudkan peluang. Jadi daripada seorang atlet, contoh kita ambil Messi, kalau main bola kan, Messi. Dia main bola. Daripada Messi seorang yang atlet yang berpendapatan juta-juta tu, dia punya jurulatih fitness dia sendiri. Okey. Dia punya PA sukan dia sendiri. Dia ada doktor dia sendiri, doktor sukan dia sendiri. Semuanya yang berkaitan sukan. So itu semua membuka peluang pekerjaan kepada semua orang yang lain. Okey.
Kemudian yang terakhir ialah ekonomi. Bagaimana sukan ni sendiri menjana ekonomi negara. Macam mana menjana ekonomi negara? Contoh satu ialah penganjuran sukan. Contoh kalau negara kita menganjurkan sukan SIM, okey, semua orang datang. Bila semua orang datang, maksudnya bila orang masuk ke dalam negara kita, ekonomi kita boleh berkembang. Orang keluarkan duit menginap di hotel. Kita punya pelancongan meningkat. Orang datang, makan kedai sana, makan kedai sini, makan kedai situ, meningkatkan ekonomi restoran kita. Kemudian, mereka ajak pula, bagus, dia kata Malaysia ni ada pantai yang cantik dekat Langkawi. So mereka ajak pula. Bila dah habis pertandingan semua, mereka ajak pula family datang. So meningkatkan kita punya pelancongan. Di samping tu, bila kita nak menganjurkan sukan, jadi kita mestilah membina infrastruktur sukan yang lebih bertaraf tinggi. Jadi itu semua membantu meningkatkan ekonomi. Okey. Jadi itu boleh kamu lihat di buku teks muka surat 9 hingga muka surat 11. Okey. Jadi untuk hari ini itu sahaja yang itu sahaja untuk hari ini. Jadi kamu boleh lihat semula di dalam buku teks. Okey, apa yang ada dalam buku teks yang akan kita belajar, dan juga nanti cikgu akan kamu boleh buat latihan yang cikgu akan berikan kemudian. Okey? Alright. Terima kasih. Bye-bye.